Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tu? InsyaAllah. InsyaAllah boleh dengar InsyaAllah. Cuba test sekejap. Sebab internet slow, very slow kat sini. Boleh dengar insyaAllah. Tunggu sahabat-sahabat masuk insyaAllah. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini, untuk bersama kita menyambung kuliah kita berkenaan dengan persiapan orang-orang yang ingin berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya-Allah akan cuba sambung apa yang telah kita bincang pada yang lepas. Dan sebagaimana yang kita gambarkan bahawa hijrah ini adalah merupakan salah satu perkara yang asas dalam Islam, prinsip. Kalau kita ingin membina satu kekuatan, ingin membina satu tajdid, maka kita perlu memahami hijrah itu adalah satu yang wajib. Satu yang wajib. Bagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang berhijrah ini, qul ya ibadil ladzina amanu taqu rabbakum. Wahai orang, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman. Qul ya ibadi alladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Dan ittaqu rabbakum, dan bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Dan bertakwalah kepada Tuhan kamu. Lillazina ahsanu fi hazihi dunya, yang mana Allah SWT orang-orang yang telah yang bertakwa tadi itu, lillazina ahsanu fi hazihi dunya, telah melakukan
ataupun telah berbuat baik di dunia ini, dan mereka akan memperolehi telah berbuat baik di atas muka bumi ini. Allah wasi'atun innama yuwaffa sabirun. Dan Allah SWT menyatakan tentang bagaimana bahawa dunia ini adalah merupakan suatu yang perlu dilakukan dengan kebaikan, dipenuhi dengan kebaikan. Dan Allah SWT itu akan mewafatkan orang-orang yang bersabar, dia bersabar dan yang telah berhijrah, untuk berhijrah daripada ditindas, dengan ajrahum bi ghairi hisab, dengan ajar, dengan pahala yang tidak putus-putus, tidak terkira, bi ghairi hisab, tidak terhitung banyaknya lah. Jadi Allah SWT menggambarkan tentang bagaimana kita ingin memahami bahawa hijrah itu adalah merupakan salah satu dari perkara yang perlu kita lakukan. Dan untuk kita melakukan hijrah itu, maka Allah SWT telah memberikan panduan-panduan kepada kita. Alhamdulillah kita dah bincang, kita cuba tengok balik. Apakah dia antara kekuatan-kekuatan untuk para sahabat dahulu memproses diri mereka untuk supaya mereka mampu berhijrah. Berhijrah ni maknanya meninggalkan, manhajara. Siapa yang meninggalkan apa nahallah, perkara-perkara yang Allah larang ke atas dia, anhu, man hajara nahallah anhu. Jadi di sini kita lihat yang pertama, kita telah menyebut bagaimana pendidikan iman. Maknanya yang pertama sekali kita lihat, kita boleh ringkaskan sedikit lah apa yang telah kita bincang. Persiapan yang pertama ialah persiapan tarbawi. Persiapan tarbawi. Jadi yang kita maksudkan dengan persiapan tarbawi ini adalah persiapan untuk duduk di dalam tarbiyah. Jadi persiapan untuk duduk di dalam proses tarbiyah. Jadi kalau kita tidak berada di dalam proses tarbiyah, maka kita tidak boleh nak buat hijrah. Tidak ada persiapan dah. Mungkin kita boleh berhijrah, tetapi kita akan berhadapan dengan kesusahan, kepayahan sebab hijrah tadi. Maka pada masa itu kita akan berhadapan dengan futur, lemah, berhadapan dengan kelemahan. Jadi kita nak sebut kat sini bagaimana persiapan-persiapan ni. Yang pertama sekali kita nak cuba rangkumkan yang kita dah bincang yang lepas. Kita akan sambung lagi, iaitu persiapan tarbawi. Persiapan untuk berada di dalam proses tarbiyah. Maka persiapan untuk berada dalam proses tarbiyah ini adalah merupakan apa yang digambarkan oleh para ulama muhaqqiqin, para ulama haraki, iaitu mereka yang berada di dalam keadaan berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab yang Allah turunkan. Disebut taklif rabbani. Jadi taklif rabbani ni maknanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya membina kekuatan untuk kita boleh melaksanakan semua perintah Allah. Apa saja yang Allah perintah kita buat, walaupun perkara itu kita benci. Wa huwa kurhul lakum. Walaupun perkara itu kita benci, kerana banyak perkara yang kita benci yang Allah perintah, yang Allah perintah. Allah perintah tapi kita tak suka, tapi perkara itu lebih baik pada kita. Jadi ada juga perkara yang kita suka, tapi rupa-rupanya racun kepada kita. Jadi sebab itulah apa yang kita hajatkan daripada persiapan, kita sebut tarbawi. Persiapan tarbawi ini ialah kita ingin berada di dalam proses tarbiyah. Proses tarbiyah. Apa maksud berada di dalam proses tarbiyah? Iaitu kita merendahkan diri kita, kita tundukkan diri kita, hati kita, pemikiran kita, seluruh kehidupan kita ini kita tundukkan kepada panduan daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi panduan daripada Al-Quran dan Sunnah, kemudian panduan-panduan daripada ijma' ulama', ataupun kita sebut panduan-panduan daripada para ulama' kita. Dan ulama' pula, Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita, ulama' pula terbagi
terbagi dua. Yang satu ulama dunia, satu lagi ulama akhirat kan, ulama akhirat. Jadi antara dua ni dia ada perbezaan. Jadi kadang-kadang kita nampak dia macam alim. Dia ada madrasah, kadang-kadang dia ada apa nama kita panggil anak murid. Dia ada macam-macam lah kita nak sebut kan. Tapi rupa-rupanya dia ulama dunia. Ulama dunia ni cakap pada apa tanda ulama dunia ni. Contohlah nanti kita akan bincang tentang ulama dunia, bincang. Antara tanda ulama dunia ni yang pertama sekali, dia bercakap tapi dia tak buat. Dia bercakap tapi dia tak buat. Dia bercakap aja, dia beri fatwa dia, tapi tak buat. Tengok kan. Sebab tu di akhir zaman nanti perkara yang lebih ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya lebih dibimbangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya di akhir zaman ini bukanlah Al-Masih Dajjal, tetapi ulama-ulama yang menyesatkan. Dan apakah maksud ulama yang menyesatkan ini? Ialah ulama-ulama yang mencintai dunia, yang mencintai dunia dalam hatinya, iaitu dia mengikut hawa nafsu. Jadi dari sudut ilmunya mungkin dia seorang yang telah belajar agama Islam, telah lulus dalam universiti, dan mungkin dia telah pegang jawatan tinggi dan sebagainya. Tetapi dari sudut takwanya, dari sudut Qurannya, sunnahnya, sebab itu saya kata apa namanya, Imam Asy-Syafi'i rahimallah, dia kata apa? Dia kata apabila kamu ingin melihat ulama-ulama yang boleh dipercayai, yang hendak kamu ikut itu, maka carilah ulama akhirat, ataupun disebut sebagai ahlus sugur. Ahlus sugur. Apa maksud ahlus sugur? Ahlus sugur ni ialah para alim, para ulama, atau mereka yang berjuang di atas jalan Allah, iaitu jihad fi sabilillah. Jadi mereka memang berjuang di atas jalan jihad fi sabilillah, bukan di atas jalan-jalan untuk kepentingan dunia dia, kepentingan dunia yang mungkin dia dibayar, ada gaji, mungkin ada dibayar, ada gaji, maknanya dia ada gaji daripada pihak pemerintah, ataupun dia ada pengaruh daripada pihak-pihak tertentu, ataupun diperhajatkan kepada dunia, pangkat daripada pihak-pihak tertentu. Jadi ulama yang dipegang oleh gaji, ulama yang dipegang oleh pangkat, yang takut kehilangan dunia, yang mengikut hawa nafsu, maka dia tidak boleh beramal dengan amalan-amalan yang disebut. Maka ulama ini ulama dunia, ulama usul, ulama jahat. Jadi ulama-ulama yang begini kita tengok. Sebab tu bila kita nak memerhatikan seseorang, seorang alim itu ataupun seorang yang memimpin itu, tengoklah bagaimana cara dia menjalani kehidupan. Kalau kehidupan dia itu penuh dengan sunnah Nabi, penuh dengan Quran, amalan-amalan Quran, saksiah akhlaknya penuh dengan adab yang saleh kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada semua orang mukmin, dengan tawadhu'nya dan sebagainya, maka ulama inilah yang perlu kita cari, Jangan hanya terpedaya dengan orang yang ada ilmu, yang pandai bercakap. Hari ini artis pun boleh berceramah hari ini orang yang jahil pun pandai berceramah tentang Islam hari inilah. Jadi kita lihat banyak penipuan. Kita tak sebutlah artis tu menipu, tidak, tapi nak sebut sini, nak sebut bagaimana ilmu Islam hari ini boleh di Google. Jadi dia boleh dicerita-cerita lah. Jadi kalau boleh cerita-cerita ni, kita bimbang. Dia bukanlah lahir daripada tarbiyah, tetapi dia lahir daripada hawa nafsu. Sebab tu kita lihat hari ini, perkara yang pertama sekali yang penting untuk kita memahami bahawa berada dalam proses tarbiyah itu ialah dengan kita memilih mereka yang boleh memimpin kita, menjadi pemimpin-pemimpin kita. Akhlaknya kena ada. Akhlaknya bermula daripada mulutnya, lidahnya. Sejauh mana dia suka bercakap benda yang lara, benda yang mengarut. Kadang-kadang dalam ceramah-ceramah pun diselitkan benda yang mengarut, benda-benda yang melalaikan, contohnya. Jadi itu antara contoh-contoh perkara yang maknanya akhlak lidah tidak dijaga, tidak dijaga.
Begitu juga dengan akhlak-akhlak yang lain, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, dan juga apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana pentingnya untuk kita, pertama sekali untuk berhijrah wajib kita duduk di dalam persiapan, membuat persiapan disebut persiapan tarbawi, ataupun persiapan untuk kita duduk dalam proses tarbiyah. Maknanya bila duduk dalam proses tarbiyah ni, dia ada tarbiyah ni ada 3 rukun. 3 rukun. Jadi untuk berhijrah mesti kita menghayati 3 rukun ini. Yang pertama sekali rukunnya mesti ada murabbi misali. Yang pertama sekali dia mesti ada mempunyai seorang murabbi yang mendidik, yang menjadi contoh misali. Jadi murabbi misali ini dia menjadi contoh yang baik kepada mutarabbi, orang yang dididik. Jadi disebut banyaklah minggu lepas, tapi kita kena faham untuk kita bersama dengan orang saleh, orang yang kita kata boleh mendidik kita tadi, hendaklah kita bergaul dengan mereka dengan adab. Dengan adab, kerana walaupun kita bergaul dengan mereka, maknanya walaupun kita ada murabbi, tetapi kalau kita tidak bergaul dengan adab, maka rahmat Allah, barakah Allah yang kita gambarkan sebagai satu yang penting untuk kita mendapatkan hidayah Allah tadi, ataupun taufik daripada Allah, dia tak akan turun. Cahaya Allah tak akan turun. Jadi, dan maksud beradab ini bukanlah berlakon. Ini kena faham. Maksud beradab bukan berlakon. Berlakon ni depan kita, depan orang-orang yang soleh-soleh, depan guru-guru, depan murabbi kita tu, kan, kita rasa kita buatlah benda yang terbaik, tapi rupanya lakonan di belakang kita tak ikut pun. Di belakang kita ada niat yang lain, dalam hati kita ada niat yang lain, kita tidak ikhlas, dan kita ada sesuatu yang kita nak capai yang lain daripada apa yang diajar, dididik oleh murabbi tadi tu, para murabbiyah tadi. Jadi sebab tu kita tengok sini adab dia bermula dengan hati. Yang pertama sekali, hati adab dengan murabbi ni mesti kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, maknanya kita bersama dengan dia hanya kerana nak mendapatkan redha Allah, bukan nak dapatkan yang lain. Kalau kita dapat yang lain tu kira bonus lah, macam gitu. Bonus. Kalau ada benda lain yang kita dapat, mungkin bila kita bergaul dengan murabbi, kita dapat duit ke, contohnya dapat apa kita panggil, dapat kerja ke, ataupun kita boleh dapat sesuatu kepentingan dan keuntungan dunia. Hak tu bonus saja. Kita tak hajat yang itu. Yang kita hajat ialah bila bersama dengan murabbi ni, hati kita ikhlas tadi, hanya kita nak mendapatkan redha Allah. Maknanya kita nak benar-benar duduk dan tunduk dan patuh kepada segala kebenaran yang dibawa. Sebab tu persiapan kepada duduk dalam tarbiyah ni ialah at-tawadhu', rendah diri, tawadhu' kepada kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah ni kita tahu. Sebab tu adab dengan murabbi, adab dengan kita punya pendidik, pemimpin contohnya, maka hendaklah kita mempunyai satu perasaan rendah diri kepada kebenaran Allah tadi, dan kita menerima. Kemudian selepas itu kita terus dengan kita menjadikan pandangan-pandangan mereka lebih daripada kita, dengan pengalaman mereka, dengan ilmu dan sebagainya. Jadi adab ni kita akan cerita kemudian lah. Tapi nak sebut kat sini contohnya, kita tidak akan dapat kekuatan proses tarbiyah itu sekiranya rukun yang pertama, kan, hidup bersama murabbi tadi, murabbi misali tadi tidak ada. Sebab tu saya menyuruh kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya, carilah murabbi. Dan murabbi ni bukan kita panggil gelaran dia murabbi, tapi dia memang duduk. Murabbi ni namanya orang yang boleh mendidik, mentarbiyah. Jadi orang yang mendidik, mentarbiyah, mesti dia dah lalui tarbiyah. Mesti dah lalui tarbiyah. Jadi lalui tarbiyah ni dia mesti ada murabbi juga. Dia mesti ada murabbi juga, mesti dia ada pendidik juga, mesti ada orang yang dia menjadi rujukan dia, menjadi panduan dia, kan. Jadi kalau dalam konteks ulama-ulama muhaqqiqin salafus salih, dia sebut sanad dan talaqi. Sanad dan talaqi. Jadi mesti ada. Jadi kalau kita tidak ada kita kata kekuatan untuk duduk bersama murabbi yang telah ditarbiyah, maka kita akan bimbang, kita tak jumpa kita kata tarbiyah yang boleh membina kekuatan tadi. Dan di sinilah kita lihat bagaimana keadaan kita yang hidup dalam keadaan ditarbiyah dari murabbi,
misali, mesti ada dengan adab lah. Jadi sebab tu kita lihat hari ini apa rahsia orang-orang yang ada tak boleh istiqamah dengan amalan. Contohnya kita dengar kuliah, dengar ceramah, kemudian lepas tu kita mengikuti dia, mengikut sebagainya, tapi kita tak boleh nak amal. Kenapa tak boleh amal? Salah satu adab. Salah satu adab. Allah tak sampaikan cahaya tu, Allah tak sampaikan pada hati kita, sehingga menyebabkan kita ingat kita dah tahu banyak dah, tapi rupanya tak tahu. Inilah yang diajar oleh guru saya, oleh murabbi saya, disebut dia katakan bagaimana sebenarnya bila kita bersama dengan seorang yang mendidik kita tu, adabnya ialah hendaklah kita sama-sama ikhlas, sepenuh hati kita, dan kemudian kita beradab dengan berakhlak baiklah. Tapi saya sebut tadi bukanlah berakhlak baik maknanya dengan kita berlakon. Dia bukan berlakon, tapi datang daripada hati yang ikhlas, hati yang tawaduk kepada tarbiyah, dan hati yang benar-benar ingin mengikuti yang sepenuhnya. Dan syarat sebelum kepada semua tu ialah mesti menyerah. Hati itu diserahkan kepada tarbiyah. Sebab itulah orang yang benar-benar duduk dalam tarbiyah ni, hubungan hatinya dengan murabinya, hubungan hatinya dengan guru-gurunya, hubungan hatinya dengan sahabat-sahabat satu tarbiyah itu mendahului hubungan fizikal. Maknanya kita berjumpa dengan dia, kita bercakap dengan dia. Jadi hati itu dulu perlu dihubungkan, dipanggil ta'alluq qalbi. Ta'alluq qalbi ni maknanya apa? Ta'alluq qalbi ni maknanya ikatan hati kita dengan mereka yang terdahulu daripada kita. Contohnya murabi tadi. Sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada yang ini, insya-Allah yang kita rancang itu, yang kita buat itu, yang kita lakukan itu adalah tarbiyah. Jadi persiapan untuk berada dalam tarbiyah ini dengan 3 rukun. Yang pertama murabbi misali, mesti ada murabbi. Murabbi ni kita bukan saja beradab, tetapi kita sebut tadi ialah dengan kita sama-sama menjadikan dia sebagai rujukan. Ada orang yang kita tanya, boleh tanya. Baik, murabbi ni ada 4 sifat pula. Yang pertama sifat sebagai seorang bapa atau seorang mak, ibu, dari sudut kasih sayang. Yang kedua sifat dia sebagai seorang muallim, tuan guru. Dia jadi tuan guru kita, ilmunya tu, disebut panduannya tu. Kemudian yang ketiga sebagai seorang syekh yang menyentuh hati, mendidik, amalan-amalan, memberikan kepada dia amalan-amalan tariqah, at-tariq ilallah, tariq jalan kepada Allah. Syekh yang melaksanakan tasawuf, yang membina kekuatan tasawuf ataupun pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Yang keempat sifatnya ialah sebagai seorang komandan, dia sebagai seorang panglima perang yang kita kena taat pada dia, sami'na wa ata'na pada perkara syarak. Kalau selagi benda itu syarak, tidak melanggaри batas-batas hukum Allah, maka wajib taat, sami'na wa ata'na. Ini hak murabbi. Ada 4 hak murabbi ini. Jadi kita lihat, kalau kita hanya sekadar berkasih sayang aja, berukhuwah aja, tapi kita tidak ada yang lain, contohnya tak menyerahkan hati kita untuk dididik sebagai seorang syekh, tidak merendahkan akal kita, diri kita sebagai seorang anak murid, muallim kepada tuan guru, ataupun kita tidak ikut disiplin yang digambarkan, yang dipandu, diberikan panduan, maka kita tidak memberi hak murabbi tadi. Dan bila kita tidak memberi hak murabbi tadi, maka kita tak akan mempersiapkan diri kita sebagai seorang yang akan menjadi may yujaddidu laha dinaha, seorang yang akan mentajdidkan agama. Jadi nak tajdid agama ni mesti ada ketua. Itulah salah satu sifat murabbi sebagai komandan, sebagai panglima perang. Jadi sebab tu ada masa-masanya dia akan bertegas. Ada masa-masanya dia akan buat sesuatu yang kita rasa susah nak buat, tapi kena buat. Jadi saya ingat banyaklah, kalau saya nak cerita semua apa yang pernah saya lalui pun susah juga, sebab FB ini umum kan. Jadi banyaklah benda-benda yang kadang-kadang arahan-arahan daripada murabbi ni kan, yang kita sampai peringkat kita rasa susahnya, tapi bila buat tu nikmat. Dia ada nikmat sebab ada barakah di dalam perkara tersebut. Baik. Jadi kemudian berada bersama dengan tarbiyah ini juga bermakna kita mengikuti manhaj. Yang kedua rukun ialah mesti ada sistem. Manhaj yang sahih.
Maknanya sistem tarbiyah yang lengkap, yang sempurna. Jadi rukun tarbiyah ni bukan sekadar kita belajar ilmu. Maknanya kita kata saya ni dengan tuan guru saya jumpa sekali-sekali. Ada orang hari ni dia jumpa sekali-sekali je, ataupun dia hanya mengambil ilmu sahaja. Dia kata saya nak ilmu aja. Jadi ilmu tu sebagai tuan guru tak apa, tapi sebagai murabbi tak boleh. Sebab murabbi ni sebagai dalam sistem tarbiyah tak boleh. Jadi sistem tarbiyah dia komprehensif. Dia mesti menyeluruh. Macam mana Islam itu sendiri. Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam menyeluruh. Jadi nak duduk dalam tarbiyah ni mesti menyeluruh. Maka apa maksud menyeluruh ini? Bila setelah kita dibimbing oleh murabbi, ialah kita berada dalam satu sistem yang menyentuh semua aspek kehidupan kita. Contohnya aspek akal, ilmu, contohnya. Maka dia bagi panduan-panduan, kaedah-kaedah. Dia panggil qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah maknanya contohnya dia memberi panduan-panduan dari sudut fiqh, dari sudut apa ni kita kata agama, Al-Quran dan Sunnah. Contoh apa? Contohnya dia bagi nasihat kita. Contoh dia kata kan, kalau berlaku sesuatu dalam hidup kita ni, antaranya yang meragukan, kita ragu-ragu, dengan yang yakin. Dia kata apa? Dia kata yang ragu-ragu tu tidak boleh mengalahkan yang yakin. Macam itu. Dia bagi panduan. Dia akan bagi panduan. Jadi hidup kita ni mesti ada kaedah. Mesti ada kaedah. Mesti ada cara-caranya pun nak buat apa. Ya, contohnya kita nak berhadapan dengan masalah-masalah hidup kita. Jadi kita tak tahu kaedah nak berhadapan dengan ni. Contohnya kan, ustaz ataupun murabbi kita kan kata, saya ada nak berkahwin dengan seorang, contohnya kan. Saya nak berkahwin dengan seorang, tapi kan saya tak pasti dia ni baik atau tak baik. Contohnya kan. Jadi macam mana kita nak teruskan kalau kita tak pasti kan, ragu-ragu. So kaedahnya kata macam inilah. Kita mesti pastikan perkara yang tak pasti, kerana kepastian, keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh ragu-ragu. Ini contoh kaedah. Jadi nak pasti macam mana? Jadi untuk kita nak mengenal seseorang laki-laki atau mengenal seorang perempuan yang kita nak kahwini tadi, mesti ada orang tengah. Bukan kita sahaja. Kalau kita berdua dengan dia, pergi sana ke sini sampai berdua sebagainya, maka kita akan terperangkap dengan nafsu dan syaitan, bisikan syaitan. Maka kita tak dapat yang benar. Yang nampak semua lakonan-lakonan. Sebelum kahwin semua boleh, lepas kahwin habis. Sebelum kahwin kata baca Quran tak? Baca, pergi semayang dan sebagainya. Tapi bila dah kahwin rupanya tipu je, tak baca pun Quran. Tak semayang pun dia semayang masa tengah dating. Tengah dating tu, ni ada satu kisah lah. Tengah dating tu, dia dating ni student UM, dah jadi lecturer pencarah dah sekarang. Masa dating tu, tengah berdua-dua tu, duduk tu tiba-tiba dengar azan di masjid kan, dengar azan Allahu Akbar dan azan. Jadi dia pun pergi, minta maaf kata, saya nak kena semayang sekejap. Pergi semayang. Tapi bila dah berkahwin, rupanya tak semayang pun. Tipu je, berlakon je. Sebab apa? Nak nampakkan pandai, baik, hebat, soleh. Jadi kita kena ada orang yang ketiga. Jadi yang ragu-ragu tidak boleh mengalahkan yang yakin. Ini antara kaedah-kaedah. Banyak lagi lah. Contohnya, ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu, yang boleh dilaksanakan dengan satu perkara, maka perkara itu menjadi wajib. Ini semua kaedah-kaedah. Al-wasilah ila haram. Saddun zari', tutup lubang-lubang fitnah. Kan, ataupun mu'alajah, khairun minal ilaj, merawat, mencegah lebih baik daripada merawat. Contoh. Jadi banyak kaedah. Jadi kaedah ini ialah merupakan satu yang disebut sebagai pemantapan fikrah. Jadi dalam manhaj tarbiyah tu dia ada perkara-perkara yang memantapkan fikrah kita macam itu. Jadi dia bukan sahaja dari sudut ilmu fardu ain dan sebagainya. Kemudian juga tak cukup daripada itu, dia mesti ada sesuatu yang menyentuh hati juga. Yang membina akal, yang ada fikrah, kefahaman yang sedar. Kemudian membina hati. Jadi manhaj ini menyentuh akal, manhaj ini menyentuh hati, dan manhaj ini juga menyentuh dari sudut jasmani. Jasmani ada juga kena riyadhah. Ada masa kena riyadhah contoh.
Kemudian manhaj ni juga manhaj Islam ni yang syamil dan kamil, yang sempurna. Dia juga menyentuh dari sudut aspek-aspek mujahadah dan al-islah, membaiki diri. Jadi bukannya ilmu je. Hari ni kita tengok ustaz-ustaz kita kan, jumpa ustaz kan, bagi nasihat contohnya kan, bagi nasihat contohnya dia cerita pasal ujub kan, cerita pasal ujub. Cerita pasal ujub. Cerita pasal ujub kita ni sembahyang dah, puasa dah sebagainya, tapi sebenarnya ada wujub lagi dalam diri kita ni kan. Jadi siapa yang nak merawat keaiban kita tu, yang nak menyentuh masalah kita ni? Kalau guru, dia cuma mengajar aja. Tuan guru ni dia boleh mengajar aja. Dia boleh mengajar aja. Tapi murabbi, dia bukan saja mengajar, tetapi dia melihat. Setiap seorang tu ada kelemahan dia, ma'akhis. Kelemahan-kelemahan, keaiban-keaiban. So dialah yang akan melihat kelemahan tersebut, dan dialah yang akan memproses, mendidik, meningkatkan, mengislah, macam itu. Jadi murabbi ni dia bukan bergaul. Bila dia bergaul, dia tengok, dia perhati, dia dengar orang tu cakap, dia tengok kan. Kemudian dia akan baiki. Jadi sebab itulah manhaj ni ataupun sistem tarbiyah itu, dia bukan hanya sekadar ilmu. Bukan ilmu sahaja. Kalau ilmu, kita hari ni dah banyak dah universiti. Kalau UKM saja, tiap-tiap tahun dia ada graduate daripada Jabatan Agama bahagian kepimpinan dan dakwah dan kepimpinan. Tapi berapa banyak di kalangan mereka yang jadi pendakwah, betul-betul pendakwah yang betul-betul membawa manusia kepada Allah? Tak semua. Dan berapa ramai di kalangan orang yang belajar kepimpinan di Jabatan Agama Islam atau di fakulti pengajian Islam tu, jadi pemimpin yang boleh membawa kepada dakwah takwa? Tak ramai. Jadi maknanya tak berlaku. Tidak berlaku manhaj tarbiyah yang menyeluruh. Jadi sebab tu rukun tarbiyah mesti ada manhaj tarbiyah yang sahih. Yang sahih ni maknanya yang diikat dengan Quran dan Sunnah, dan kemudian dia bersifat syamil dan kamil, yang menyeluruh dan lengkap semua sekali. Jadi dia ada aspek akal, dia ada aspek hati, qalbi, tazkiyatun nafs. Dia syekh, sebagai seorang syekh tadi, dia ada aspek-aspek dari sudut jasmani, jasad, dia ada aspek islah dan jihad, perjuangan, dia ada aspek organisasi, amal jama'i, dia ada aspek semua, dia lengkap semua sekali. Kemudian dia ada aspek-aspek tentang kehidupan pula, akhlak, macam itu. Jadi sistem ni sistem yang lengkap, yang menyentuh semua fakulti dalam kehidupan kita ini. Betul, akal kita berfikir, hati kita merasai, dan jasad kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita dengan sempurna. Jadi rukun yang kedua ni kena ada, bahawa kita duduk dalam satu sistem. Dia bukan sekadar pergi ziarah sana, ziarah sini, jumpa guru sana, jumpa guru sini, kita dah ada murabbi dah, kita dah ada pendidik dah. Bukan macam tu. Itu kepahaman sebahagian daripada mereka yang berada, yang mengikut sistem macam itulah. Pergi sana, universiti sana, masuk universiti sini, masuk sekolah sana, jumpa sini sikit, jumpa sini, petik sana, petik sini, petik sana, kan? Lepas tu tak cukup pergi cari kat Dr. Google, Dr. Google jadi murabbi kita, kan? Dia tak boleh, murabbi dia tak boleh jadi murabbi, kan? Sebab dia jumpa sekali-sekali macam gitu, kan? Dan dia tidak dikenali, kan? Duduk jumpa sekali, saya ni daripada sekian-sekian, saya daripada organisasi sekian-sekian, jumpa sekali-sekali je. Dia pun tuan guru tu pun cakap lah apa yang dia cakap masa tu, kan. Aspek lain tak ada pula, kan. Baik, jadi dikenali yang tersusun. Yang ketiga, rukun tarbiyah ialah yang pertama tadi, murabbi. Misalnya mesti ada murabbi yang mendidik, yang memimpin, yang membimbing dia. Yang kedua, dia mesti ada manhaj yang sahih. Ini rukun, rukun. Maknanya perlu ada. Kalau tak ada, tarbiyah tak jalan. Yang ketiga ialah dia mesti ada bi'ah tarbawiyah. Bi'ah ni apa? Bi'ah ni suasana. Suasana yang tarbawiyah. Suasana yang tarbawiyah ni pula, suasana ni terpecah tiga pula. Ada kita panggil zuruf nafsiyah, zuruf kharijiyah, dan zuruf dakhiliyah. Jadi suasana dia pula pecah tiga pula, kan. Pecah tiga pula. Jadi dalam sebab tu kita nak kena tengok balik suasana kita, baru kita boleh duduk tarbiyah contoh. Jadi apa maksud bi'ah tarbawiyah ni? Maknanya suasana yang boleh meningkatkan iman kita pada Allah, meningkatkan hubungan hati kita pada Allah, meningkatkan hubungan hati kita dengan akhirat contohnya. Ini contoh. Dan kemudian yang menyebabkan kita termotivasi untuk melakukan amal, itu zuruf kita bi'ah, suasana yang mendidik, tarbawiyah.
Jadi dia bukanlah kita baca Quran. Baca Quran semata-mata, sikit pun tak tadabbur. Tak dapat dia punya pengajaran kan. Itu bukan suasana yang tarbawi. Suasana yang tarbawi mungkin dia main bola, tapi bila main bola tu menyebabkan ukhuwah dia tertingkat dengan perasaan kasih sayang, tiba-tiba dia sayang kat sahabat dia sebagainya kan. Dia meraihkan sahabat. Contohnya sahabat dia nak skor gol, silakan skor. Dia jadi goalkeeper. Tapi itu bukanlah maksudnya kan. Jadi maknanya dia rasa sayang kat sahabat dia sampai bila dah bersama-sama berlawan dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang disuruh tadi, dia menang, dia tak rasa ujub, tak rasa sombong, dia rasa dia sebut dengan sahabat dia, Allah SWT bagi kami menang hari ini, bukan kami pandai, bukan kami tiara, bukan sahabat-sahabat yang lain kalah tu tak baik, tak kurang, bukan, tapi kerana Allah izin hari ini kami menang, besok Allah bagi pula kamu menang, sahabat-sahabat kita ini menang. Jadi kita tak ada wujud, tak ada apa. Jadi ini suasana yang tarbawiyah, yang membimbing hati pemikiran kita untuk sentiasa bersama dengan kita kata kebenaran Allah, akhlak dan adab bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Jadi bi'ah tarbawiyah ni pun perlu kita faham. Kita perlu berada, sebab tu tarbiyah ni dia penting. Bi'ah ni kena ada. Dan bi'ah ni pecah tiga saya sebut tadi. Yang pertama tadi zuruf nafsiyah. Zuruf. Ni saya cakap secara umum ni kan. Dalam tamrin, dalam program mungkin kita akan cakap secara detail. Umum ni sebab di PFP ni kita umum je lah kan. Zuruf nafsiyah. Zuruf nafsiyah ni maknanya jiwa kita ni, sejauh mana diri kita tawaduk kepada kebenaran. Itu zuruf nafsiyah. Sejauh mana jiwa kita ni ada perasaan tadaruk dengan Allah, rasa memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa perasaan ta'zim dengan Allah, rasa al-haya', malu dengan Allah. Jadi zuruf ini adalah zuruf nafsiyah, jiwa kita. Jadi ada orang duduk dalam tarbiyah, dikatakan duduk dalam tarbiyah, dia pegang jawatan, ada jawatan dia pegang, dan kemudian lepas tu bukan saja jawatan, dia pula pandai cakap, boleh bercakap, tapi rupanya hatinya tu buruk, hatinya tu berpenyakit. Nasi nak tengok kat mana yang lemah, dia nak bantai orang. Macam sekarang lah, tengok cerita-cerita dalam politik ni, semua pakai bantai orang semua kan. Jadi hati tu kita kena tengok, kena perhatikan. Hati kita ni dikuasai oleh iman atau dikuasai oleh nafsu. Dan nafsu pula ada 7 peringkat nafsu ni kan. Ni didetailkan oleh para ulama kan, sufi, muhakkikin. Satu, yang pertama sekali nafsu amarah, yang bawah sekali tu nafsu amarah, nafsu lawamah dan sebagainya, sehingga yang akhir sekali nafsu kamilah, ataupun sebelumnya nafsu radiyah dan sebagainya lah. Jadi ada dia punya. Jadi adakah nafsu kita ni telah diproses ataupun dikuasai oleh iman, ataupun nafsu kita ni memang dikuasai oleh hawa, itu amarah tu bisu, dan amarah yang jahat. Jadi bi'ah zuruf nafsiyah, kita tengok diri kita. Kita semayang kerana Allah ke semayang kerana nafsu? Contoh, semayang kerana Allah ke semayang kerana manusia? Contoh. Jadi kita tengok zuruf nafsiyah ini suasana yang perlu ada dalam diri kita, baru kita boleh ditarbiyah, baru kita boleh meningkat islah. Kalau tak meningkat, tengok apa yang ada. Dan ada orang semua luaran bagus, luaran ni cantik, nampak pakai jubah, pakai serban, pakai songkok, pakai semua tu dengan janggut lagi, cakap pun bismillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, masya-Allah, insya-Allah. Semua cakap dia semua nampak bagus kan. Dia pun kalau baca maksurat tu sedap aja, orang ikut dia semua kan. Semayang pula bagus, tapi rupanya nafs dia, jiwa dia tu penuh dengan kekotoran yang tidak diproses. Bukan kata kekotoran tu tidak boleh dihilangkan, tapi dia tak proses. Kemudian zuruf dakhiliyah, bi'ah tarbawiyah ni, suasana yang mendidik ini pula dia ada zuruf dakhiliyah. Dakhiliyah ni suasana dia bersama sahabat-sahabat satu tarbiyah, sahabat-sahabat yang duduk dalam tarbiyah ni. Ini sampai suasana dalaman, dakhiliyah. Dalaman ni suasana dalam halaqah, dalam usrah. Adakah dia dengan sahabat dia menjaga ukhuwah, menjaga adab? Dia dengan murabbi dia jaga adab dia? Dia dengan sahabat-sahabat dia jaga adab dia? Adakah dia dengan sahabat-sahabatnya tidak ada dengki-dengki? Ataupun ada dendam-dendam? Jadi kalau adalah yang dendam-dendam, dengki-dengki ni, semua hasad tu kena buang. Tak boleh, kalau tak dia akan rosakkan. Jadi
suasana berlomba-lomba tapi ikut nafsu. Berlomba-lomba ni bagus, wasari'u ila maghfirah. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan kan keampunan Allah. Tetapi nak sebut kat sini kita berlomba-lomba sebab dengki. Kita nak kena bila murabi, bila tuan guru kita, bila kita kata syekh kita kan melebihkan sahabat kita tu, maka kita pun rasa dengki kat dia. Tak boleh ni. Akhirnya kita merancang supaya sahabat kita tu jatuh keluar, tak ikut dah. Ini dengki, ini hasad. Kalau orang itu bahagian sahabat dengan sahabat. Kalau dalam keluarga yang bermadu pula, yang poligami ni, isteri-isteri ni ada cemburu, ada jealous. Jadi cemburu, jealous tu biasa. Tapi mesti diikat dengan iman. Ini kalau orang yang ada poligami kan, yang isteri-isterinya tu kan, diikat dengan iman. Maknanya tak boleh cemburu membabi buta, berdosa, maksiat, mungkar. Hasad yang membabi buta mesti diikat dengan iman. Cemburu diikat dengan iman. Kita kata jealousy, cemburu ni sama benda-benda yang akan membagikan hasad, dengki ataupun marah yang diasaskan oleh nafsu. Marah atas dasar iman. Kenapa kita marah? Sebab dia melakukan benda maksiat, kita marahlah. Contoh jadi maknanya kita lihat sini, zuruf dakhiliyah ini ialah suasana kalau dalam keluarga, sama-sama keluarga. Kalau sama keluarga itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan isteri, ataupun suami dengan isteri-isteri, ataupun isteri dengan isteri. Apa dia? Isteri dengan isteri madulah kalau di poligami contoh kan. Jadi suasana ini perlu dijaga, dibentuk. Jangan kita menjadi orang yang akan merosakkan suasana-suasana itu. Kenapa? Kerana kita berkahwin, kita bersahabat, kita bertaulan tadi bukan kerana nafsu, kerana perjuangan, kerana Allah. Ini maksud bersahabat kerana perjuangan, berkahwin kerana perjuangan, kan? Bertali silaturahim kerana perjuangan. Jadi barulah kita nampak benda ni akan mendidik kita. Kalau tidak, dia tidak mendidik dan akhirnya merosakkan kita. Nabi SAW pernah satu ketika, Nabi SAW sendiri, Rasul SAW pernah berhadapan dengan masalah dengan isteri-isteri baginda. Antaranya ialah apabila satu ketika tu isteri-isterinya berkumpul-kumpul cakap-cakap. Dia tengok orang ni ada gelang, orang ni ada rantai, orang ni ada kereta, orang ni ada lansir. Kita isteri Nabi ni tak ada apa-apa. Isteri Nabi tak ada apa-apa. Maknanya tak macam orang luar lah. Nabi ni walimahnya ramai, tapi dia kata tak ada apa-apa. Orang lain kat walimah juga, tapi Osman tengok isteri-isteri dia kan, contohnya gini-gini kan, contoh lah kan. Jadi mereka pun utuskan salah satu orang wakil jumpa Nabi, minta hajat. Lepas tu Allah murka kan? Macam mana cara Allah murka? Allah tegur isteri-isteri Nabi tadi. Kalau kamu nak mencari dunia kan, berhajat dunia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kamu carilah dunia. Kamu akan dapat dunia itu, tapi kamu tak dapat Rasul. Tak dapat Rasul sebagai suami gitu kan. Tak dapat Rasul sebagai suami. Jadi Allah tegur isteri Nabi. Biasalah fitrah manusia ni memang nak senang, nak seronok, nak dapat sesuatu yang baik. Memang fitrah tu memang ada, kita tak nafikan. Cumanya diikat dengan perjuangan, diikat dengan keimanan, ketakwaan, barulah dia jadi tarbiyah. Ini semua adalah suasana dalaman. Dia panggil zuruf dakhiliyah, itu untuk orang yang berkahwin, poligami. Kalau orang yang monogami pula, isterinya seorang, contohnya anak-anak pula, suasana dengan anak-anak, suasana dengan suami dan isteri, suasana dengan keluarga, dalaman. Jaga suasana sahabat-sahabat, satu tarbiyah. Ini disebut zuruf dakhiliyah. Jadi zuruf dakhiliyah kena jaga, kena diikat dengan iman juga, kena diikat dengan tarbiyah juga, baru betul. Jadi inilah perkara-perkara yang termasuk dalam kita berada dalam proses tarbiyah. Dan ini semua taklif, disebut taklif Rabbani, tanggungjawab yang Allah bagi kepada kita. Jadi persiapan tarbawi ini adalah persiapan yang penting, yang besar, yang penting. Dan persiapan ini juga adalah persiapan yang kita kata sebagai persiapan yang asas. Sebelum nak berhijrah mesti selesaikan ni. Sebab tu saya sebut dalam sahabat-sahabat Ansar, kalau kita ada masalah suami isteri, kita kena selesaikan. Jadi macam mana nak selesaikan? Ada perselisihan faham antara suami dan isteri. Macam mana nak selesaikan?
Kita kena letakkan syarak di depan. Syarak ni Al-Quran dan Sunnah, panduan Allah di depan. Jangan kita ikut nafsu kita, ikut perasaan kita, rasa kita, pemikiran kita, pandangan kita. Ikut Quran, baru dia selesai. Kalau tak ikut Quran, katakanlah tak ikut Quran, tak nak ikut kebenaran Allah, jadilah macam Nuh dengan isteri dia, jadilah macam Lut dengan isterinya. Nabi, Rasul, Nuh, Rasul dengan isterinya tak nak ikut. Allah pisahkan. Allah sebut, bukan mereka daripada keluarga kamu, bukan daripada ahli kamu. Kenapa? Sebab tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Terpisahlah. Bercerai, berpisahlah. Kenapa? Tak sama. Tak sama. Jadi begitu juga dengan Lut. Nabi Allah Lut. Bagaimana dia dengan isteri dia pun kan terpisah. Macam mana juga Asia. Siapa Asia ni? Isteri kepada Firaun. Bila dia beriman dan Islam, terpisah dengan suami dia. Jadi kita lihat, begitu juga dengan Nabi SAW dengan pak saudara dia, Abu Lahab. Abu Lahab, pak saudara dia, terpisah juga. Kenapa? Kerana tak sama. Dia punya nilai neraca tak sama. Jadi macam mana kita nak selesaikan perselisihan suami isteri ni? Kita kena letakkan syarak di depan, Quran, takwa, iman, barulah jadi tarbiyah, barulah jadi harmoni, baru jadi mendapat penyelesaian terbaik. Habis tidak it's not in my favor, tidak ikut kita punya kehendak, kita untung, rugi kita lah, nampaknya rugi. Rugi pada pandangan nafsu, bukan pada pandangan hakiki. Kalau kita kata rugilah saya, gini, saya tak diperhatikanlah apa, rugi dan sebagainya kan. Itu bukan pandangan iman, bukan pandangan yang sebenar, hakikat yang sebenar. Sebab bila kita ikut syarak, ikut Quran, ikut sunnah, maka sebenarnya yang kita buat tu adalah merupakan suatu yang bahagia sebenarnya. Satu yang terbaik sebenarnya, bukan satu yang ikut nafsu yang terbaik. Hari ini manusia ikut nafsu. Sebab tu orang nak berhijrah mesti keluar daripada landasan-landasan arus yang ada di sekitar kita. Mesti keluar. Masyarakat yang contohnya mesti keluar. Kita kena ambil Quran dan Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah itu menjadi panduan kita, insya-Allah kita akan menjadi orang yang saleh. Jadi ini zuruf dakhiliyah. Kemudian satu lagi zuruf kharijiyah. Zuruf luar ni apa pula? Ini suasana luaran kita. Suasana surat khabar lah, media dan sebagainya, internet lah, suasana parti-parti politik yang ada, suasana musuh yang ada, suasana luar. Jadi suasana luar ni dia hanya akan jadi suasana yang tarbawi sekiranya diikat dengan perjuangan. Kita ikat dengan perjuangan, kita ikat dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ikat dengan tarbiyah, ikat dengan hubungan dengan Allah, baru jadi suasana yang tarbawi. Kalau kita tengok benda kan, satu suasana tu, rumah ke apa ke, tengok kan, kita tengok tapi kita tak dapat hubung dengan perjuangan, maka dia tak jadi tarbiyah. Tak jadi tarbiyah. Kita tengok sesuatu dari dunia ni, tak kira lah apa benda, tanah ke, harta ke, rumah ke, apa benda lah yang kita rasa penting lah pada manusia ni kan, tiba-tiba kita tak ikat dengan akhirat, tak jadi tarbiyah. Tak jadi tarbiyah. Tak jadi tarbiyah, dia jadi rosak. Kita ada kereta ni sekadar kita rasa kereta ni untuk kita guna-guna bermewah-mewah ke apa sebagainya, tak ikat dengan perjuangan, tak ikat dengan akhirat, tak ikat dengan redha Allah, tak ikat dengan takwa, maka kereta tu sebenarnya balak kepada kita. Dia akan jadi balak bencana kepada kita. Jadi kita kena faham suasana luaran yang ada di luar ni, di luar kita ni kan, suasana tu perlu diikat dengan Allah, iman, akhirat, perlu diikat dengan perjuangan. Atas dunia ni perjuangan. Apa perjuangan? Kita ikatkan dengan usaha untuk menegakkan Islam, usaha untuk berjuang menegakkan Islam, barulah suasana di luar akan jadi suasana yang tarbawi, suasana yang boleh mendidik. Jadi kita kena faham. Jadi bukan hanya sekadar kita belajar, dapat buka kitab ni, kitab tu, bukan kata salah kitab, bagus kitab tu, cumanya kita nak kena faham hakikat tarbiyah. Duduk dalam tarbiyah ni, proses tarbiyah ni maknanya menyeluruh, baru kita boleh tajdid. Kata jangan harap dah nak tajdid kita setakat dengan ceramah Ustaz Auni, ceramah Ustaz Zulkifli, Ustaz Ehsan Tanjung, ceramah apa ni, siapa nama tu
Allah Ustaz Muhammad yang orang Mauritania tu kan. Jadi ceramah dengan ceramah pergi ziarah tuan guru sana, tuan guru sini, tuan guru sana sini kan. Ziarah itu dah tarbiyah dah. Itu bukan tarbiyah. Itu sebahagian kecil daripada tarbiyah. Tarbiyah ni ada rukun-rukun dia. Tarbiyah ni ada panduan dia ada dia punya manhaj dia ada suasana dia. Tarbiyah ni ada panduan dan bimbingan murabbi, dia ada adab-adabnya. Sebab tu kita hari ni kalau kita tak faham tentang persiapan hijrah, kita tidak akan hijrah. Allah tak pilih kita untuk hijrah. Hijrah ni bangkit untuk akhir zaman. Allah tak akan pilih kita walaupun kita hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz, hafal hadis, tapi kita tidak duduk dalam proses tarbiyah. Allah tak akan pilih kita untuk melaksanakan tajdid di akhir zaman. Tak jadi. Sebab tu hari ni orang banyak tertipu. Sebab tu Allah gambarkan dan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mereka yang berada dalam keadaan hari ini berilmu dan sebagainya, tetapi ikut arus habis. Kemudian proses tarbiyah juga bermaksud kita hidup di bawah naungan wahyu ilahi. Contohnya maknanya kita berada bersama dengan bimbingan Al-Quran. Jadi yang pertama tadi bimbingan murabbi. Ini adalah hubungan kita dengan ilmu yang dulu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali hubungan dengan Al-Quran pula. Untuk kita memperbaiki diri kita, wajib kita duduk ataupun hidup di bawah naungan petunjuk wahyu ilahi Al-Quran. Jadi kena bacalah Quran ni. Dia duduk dalam wahyu naungan ni, mesti dia bermula dengan Iqra, baca. Mesti mula dengan baca. Ataupun tak baca pun dengar bacaan, paling kurang pun dengar lah kan. Kita tak pandai baca kan, dengar baca. Kemudian tengok makna dia, tadabbur makna dia. Ni nak tajdid mesti ni. Quran ni mesti jadi kita punya ni, mesti adalah. Kita kena, saya pun bercakap pada semua ni, termasuk diri saya sini, Quran nak kena hidup, nak hidupkan Quran. Kita kena banyak bersama Al-Quran. Kalau hari ni kita jauh daripada Al-Quran, maknanya kita ni jauh daripada hidayah Allah. Bukan taufik lagi, hidayah. Hidayah ni maknanya untuk nak mendapatkan taufik tu kena ada hidayah dulu kan. Jadi lepas tu baru taufik. Kemudian taufik akan meningkatkan hidayah. Baik. Jadi hidup di bawah, kan, persiapannya hidup di bawah naungan wahyu ilahi. Jadi kita kena hidup bersama Quran. InsyaAllah dalam Ansar kita akan susun Al-Quran. Kita akan minta sahabat-sahabat Ansar kita, insyaAllah, untuk bagi kita kata masa. Masa sekurang-kurangnya kita nak bagikan masa 1 hari 1 jam untuk Al-Quran. 1 hari mesti disiplin. Saya sebut 1 jam. Ustaz lama sangat 1 jam tu, tak lama. Kita ada 5 waktu sehari semalam, sembahyang 5 waktu kan. Kita ambil satu waktu, katakanlah 10 minit kan. Jadi kalau 4 kali 10 dah 40. Ada 20 minit lagi. Lepas 10 minit lagi kita ambil 5 waktu 50 minit. 50 minit maknanya setiap lepas sembahyang ambil 5 minit sebelum, 5 minit selepas, tak lama, sekejap je. Lepas tu nak tidur ambil 10 minit, ataupun bangun tidur ambil 10 minit, dapatlah sejam. Tak susah, tapi kena buat. Inilah disebut indibat namanya disiplin. Kena ada disiplin. Ini disebut mujahadah. Mujahadah, orang yang berjihad. Jadi sebelum kita lawan Dajjal, kita kena berjihad hati kita ni untuk baca Quran, tadabbur Quran, menghayati Quran, menghafal Quran, dan kemudian menyampai dan mendukung Al-Quran. Kena ada. Sebelum nak jumpa Dajjal, kita kena bersama Quran. Ini ulama-ulama muhakkikin macam tu. Jadi bukan sekadar kita berzikir je, kita ingat zikir cukup dah. Saya dah 50,000 kali zikir 1 hari. Saya dah 100,000 kali zikir 1 hari. Cukup dah ke Ustaz? Kena baca Quran juga.
kena baca Quran juga, kena ada masa. Saya sebut mulai pada hari ini untuk Ansar seboleh-bolehnya cuba dapatkan 1 jam. Kalau tak boleh 1 jam tak apa, setengah jam. Tak boleh setengah jam, 10 minit. 10 minit. Tak boleh 10 minit, 5 minit. 5 minit. Tak boleh 5 minit Ustaz. Tak payah duduk tarbiyah lah. Pergi duduk tarbiyah syaitan. Tak payah duduk tarbiyah Al-Quran. Duduk, maknanya bila kita dah tak ada masa untuk Al-Quran, maka kita akan ada masa untuk syaitan. Apa syaitan ni? Lalai. Kat mana lalai ni? Lalai ni contohnya ada pada movie yang kita tengok. Movie pun dah sejam 2 jam. Ataupun kita tengok permainan kita, game, computer game, dah sejam 2 jam agaknya, mungkin lebih. Ataupun masa kita buat benda-benda yang sia-sia di luar daripada movie dan game tadi. Jadi ada. Jadi kita kena disiplinkan. Sebab tu kita lihat sahabat-sahabat Nabi semuanya berdisiplin. Semua berdisiplin. Dia bukan sahabat Nabi ikut pergi semayang. Nabi semayang, dia pun semayang. Nabi baca apa dia bagi ceramah, dia pun dengar. Ikut dia apa? Tak, dia ada disiplin dia ada mujahadah dia. Sebab tu Nabi gambarkan al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu adalah seorang yang berjihad lawan diri dia untuk taat Allah. Nabi tak kata lawan orang lain. Nabi kata lawan diri sendiri dulu. Jadi kalau kita dengan Quran pun kita tak boleh, macam mana kita dengan Dajjal? Lagi tak boleh. Jadi kita kena lawan. Sebab tu hidup di bawah naungan wahyu ilahi ini sebahagian daripada duduk dadalam proses tarbiyah. Kalau kita nak duduk dalam proses tarbiyah, nak berhijrah, kita kena duduk bersama Quran. Jadi bagi mereka sahabat-sahabat, sahabiah, ataupun tuan-tuan perempuan yang dengar kuliah ataupun perkongsian kita pada pagi ni, kalaulah kita rasa kita jauh dengan Quran, mulalah dengan nombor 1 ni sekarang. Minta ke Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah dilalaikan oleh syaitan untuk hidup bersama semua kecuali Quran. Minta ke Allah, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk supaya aku mendekati Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami, mentadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran dalam hidup, dan kemudian mendukung Al-Quran dan berjuang Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, mati bersama Al-Quran. Jadi kita kena minta ke Allah. Nombor 1 kena minta dulu. Ya Allah, izinkanlah aku nak berubah ni, ya Allah, izinkanlah ya Allah. Janganlah jadikan kelemahan-kelemahan aku, kehinaan aku, keburukan yang ada pada aku, masalah yang ada pada aku, ataupun apa sahaja perkara yang tak baik pada aku ni, ya Allah, penghalang. Janganlah jadi penghalang untuk aku dekat Quran. Minta ke Allah. Bermula daripada situ, maka kita plan. Kena plan, bukan diam lepas minta duduk diam je. Plan. Okey, saya nak cuba sebelum subuh saya baca Quran. Mulakan dulu. Ataupun subuh tak sempat, selepas subuh tak sempat juga kan. Mungkin kita cek masa yang okey sikit lah. Contohnya lepas asar. Lepas asar mungkin kerja pun dah kurang dan sebagainya. Lepas asar pun tak sempat Ustaz, sebab nak kena balik bekerja-kerja, jam lah apa bagainya. Try lepas maghrib. Maghrib pun sampai waktu nak kena masak lah sebagainya Ustaz. Lepas tu nak kena layan anak-anak lah sebagainya. Tak sempat. Sebelum tidur. Lepas isyak ataupun sebelum tidur. Tidur pun tak sempat Ustaz. Saya baru nak baring-baring, suami saya pula kacau saya sebagainya. Takkan saya nak diam. Habis selalu suami kacau. Selalu Ustaz. Okay. Tak apalah. Minta ke Allah bangun awal. Ya Allah, hidup aku siang penuh dengan aktiviti sampai tak sempat nak baca Quran. Ya Allah, izinkanlah aku bangun awal dengan kekuatan supaya aku boleh baca Quran. Minta ke Allah, jangan tak minta. Tidur tu minta dengan niat nak baca Quran. Macam itu kan. Jadi bila bangun tu jangan lupa Allah dah bagi bangun tu kan, ambil semayang apa semua kan, solat 2 rakaat dulu, solat sunat taubat dan sebagainya. Lepas tu ambil Quran baca. Kalau kita nak mulakan dengan 5 minit, baca 5 minit. Kalau kita nak mulakan 10 minit, baca 10 minit. Kalau kita siang sibuk tak sempat baca Quran, kita baca masa tu 1 jam. Baca 1 jam. Jadi siapa yang baca 1 jam Quran tu, insya-Allah dia boleh berhijrah. Macam itu kan. Kita akan siapkan
Allah akan bagi dia kekuatan untuk berhijrah. Baik, jadi itu persiapan tarbawi. Ini antaranya. Jadi mesti duduk dalam proses tarbiyah. Macam sahabat-sahabat dulu duduk dalam proses tarbiyah. Duduk dalam proses tarbiyah. Dan kemudian lepas itu sahabat disiapkan oleh Allah dengan bi'ah tarbawiyah tadi. Ada yang kena seksa, yang ada yang kena tangkap lah sebagainya. Itu semua tu suasana tarbiyah. Suasana tarbiyah. Baik. Persiapan yang kedua ialah persiapan tanzimiyah ataupun tanzimi. Persiapan dari sudut tanzimi, dari sudut yang kita sebut organisasi, struktur dan sebagainya. Jadi ini disebut taklif haraki. Tadi taklif rabbani. Tadi tu tarbiyah ni taklif rabbani, satu tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada Allah, direct tarbiyah ni. Kemudian yang dipanggil persiapan tanzimi, persiapan penyusunan, persiapan jamaah tadi disebut taklif haraki, iaitu pertanggungjawaban dari sudut untuk kita melaksanakan gerak kerja harakah, gerak kerja untuk kita membina kekuatan Islam tajdid. Jadi yang kedua kita tengok dalam hijrah ni, kita melihat bagaimana yang pertama sekali untuk taklif haraki ni kita kena hidup di bawah kasih sayang ukhuwah lillah fillah. Ini nombor satu. Jadi bila sebut taklif haraki ataupun tanggungjawab untuk berjamaah, tanggungjawab untuk kita menduduk bersama dengan harakah Islam ataupun gerakan Islam ataupun taifah mansurah, maka persiapan dia yang pertama ialah mesti duduk, kita boleh hidup di bawah bimbingan, di bawah kasih sayang ukhuwah, persaudaraan lillah fillah, hanya kerana Allah. Jadi persiapan haraki ini, persiapan taklif haraki ataupun persiapan tanzimi ini ialah kita hidup bersama dengan kasih sayang sahabat-sahabat kita. Ini hidup berjamaah. Jadi kasih sayang ni pula bukan hanya sekadar kita buat baik sama-sama, bukan. Kasih sayang ni bermula dengan hati kita, jiwa kita yang terikat dengan iman, dengan akidah, dan kemudian hati yang terikat dengan akidah ini berkasih sayang dengan sahabat-sahabatnya. Ini persiapan haraki, gerakan Islam ni persiapan dia kena mantap. Kan? Siapakah orang antara contoh kat Malaysia ni, kan? Orang yang mantap dalam persiapan dari seluruh gerakan ini. Dan kita tengok antaranya ialah kumpulan-kumpulan Pekida ni, Tiga Line ni, contohnya Melayu ni, Melayu ni. Jadi kita lihat Melayu ni, dia mungkin kurang ilmu dia kurang, kan? Dia mungkin tak ada guru, tak ada murabi, dia cuma ada dia punya ayahanda je kan. Tetapi hubungan mereka, kasih sayang mereka, sanggup mati sebab sahabat. Kalau seorang sahabat dia kena kepung dekat mana-mana, kan, telefon je 1000 orang turun serentak, sanggup mati berlawan sebab pertahankan sahabat. Ini kasih sayang. Tapi pasal kehidupan mereka memang sentiasa berdepan dengan kesusahan-kesusahan, gangguan-gangguan gangster ataupun sebagainya. Jadi bila berhadapan dengan suasana yang gawat, yang susah, mereka jumpa dengan telefon je datang, 1000 datang. Ada seorang accident, 1000 orang datang. Kalau nak kahwin, gotong royong. Dia orang datang gotong royong. Tak payah suruh pun, datang, bagi duit, tolong sebagainya. Sebab apa? Kasih sayang. Ni saya nampak antara orang yang golongan yang kuat dia punya kasih sayang ni, golongan Pekida ni, Tiga Line ni. Orang duk cakap-cakap macam-macam Tiga Line ni kan, gangster lah, apa benda, ada yang sebagai tak setuju lah macam mana. Tak apa lah, tu pandangan masing-masing. Tapi nak sebut sini, mereka kasih sayangnya tinggi, sanggup mati sebab sahabat. Kita hari ni sanggup mati sebab sahabat kita. Sahabat kita ada masalah, buat tak tahu lah. Buat tak tahu, kalau boleh kan off kan telefon. Sahabat kita ada masalah kewangan, tiba-tiba Along duduk kejar lah, macam-macam lah katakan. Kita buat tak tahu dia. Jadi ini maknanya tidak bersiap, tidak ada persiapan haraki, persiapan tanzimi, persiapan untuk membina hayah jamaiyah, persiapan untuk membina jamaah, ataupun persiapan untuk menang bersama taifah mansurah. Jadi kita tak ada persiapan tu. Kita tinggal, kita dah okey dah rupanya. Banyak lagi yang kita tak ada ni. Jadi sebab tu kita perlu pada bimbingan murabi. Kena ada, kena faham
Bukan sekadar kita berpersatuan aja. Kita pergi daftar persatuan ni, dah dapat pendaftaran, tiba-tiba kita bergaduh pula sama kita. Dapat pendaftaran, bergaduh. Bergaduh apa? Nak pilih jawatan. Jawatan A, jawatan B, jawatan C kan. Jadi kita gaduh pula dengan sahabat-sahabat kita. Padahal persatuan tu cuma sebagai platform, sebagai sebab-sebab yang kecil aja. Allah boleh bagi menang tak tanpa persatuan? Boleh. Allah boleh bagi menang tak tanpa kita ada platform-platform yang tertentu? Boleh. Allah boleh bagi menang. Tapi kenapa kita berplatform? Sebab Allah perintah kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kan? Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah, jangan pecah belah. Kan? Dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummah, hendaklah ada daripada kalangan kamu satu kelompok, satu umat. Yang melakukan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, menyuruh kepada baik, ma'ruf. Jadi maknanya Allah perintah kita berjamaah. Ini taklif haraki. Sebab tu kita lihat peristiwa hijrah, contohnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermula hijrah ini apabila keadaan telah jadi semakin hebat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya telah dakwah sampai kepada sahabat-sahabat di Madinah. Datanglah kurang lebih 73 orang laki-laki, 2 orang wanita daripada Yathrib, masa itu daripada Madinah, datang jumpa Nabi. Kemudian bila datang jumpa Nabi itu, maka mereka pun berkata bahawa mereka nak masuk Islam. Maka berlakulah bai'ah Aqabah yang kedua. Apa antara bai'ah Aqabah ni? Yang pertama sekali dari sudut aspek tanzimi. Apa dia? Kami berjanji ya Rasulullah akan sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Ini tanzimi. Kita berjanji untuk dengar dan taat, loyal, setia, baik dalam suasana yang susah ataupun suasana yang dibenci. Jadi sahabat-sahabat Ansar ni mula-mula daripada Madinah ni, dia berjanji dengan Nabi, ya Rasulullah, kami berjanji yang pertama, kami akan dengar dan patuh segala yang datang daripada engkau, daripada pemimpin. Ini aspek tanzimi. Jadi bai'ah ni dia bermula dengan aspek tanzimi, bukannya aspek haraki. Tarbawi tadi. Bukannya taklif rabbani. Jadi ada orang ni salah. Dia kata, okey, saya berjanji saya akan sembahyang 5 waktu, puasa. Jadi dah 2 kali janji dah. Dia dah janji dengan Allah, dia janji dengan ketua dia tadi. Itu salah. Ini bai'ah yang salah. Kenapa bai'ah tu salah? Kerana dia berjanji untuk sembahyang, sedangkan janji sembahyang dalam syahadah tu cukuplah. Maka dia mensyirikkan Allah lah pula. Dia berbai'ah dengan tuan guru dia kata, saya berjanji akan sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Semua tu dah ada dalam bai'ah dia dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu dah ada. Dia sebagai taklif rabbani, kita kena buat. Hak tu tak biar janji dah. Itu memang kita dah janji dengan Allah, jangan janji dengan manusia. Oleh kerana saya nak join kumpulan ni, jamaah ni, pertubuhan ini, maka saya pun berbai'ah untuk nak buat semayang. Bai'ah semayang ni dah dua kali lah. Mensyirikkan Allah. Tak boleh. Bai'ah yang boleh ya, bai'ah taklif haraki. Apa maksud taklif haraki ni? Berjanji setia dengan ketua kita, dengan sahabat kita. Yang pertama, untuk melakukan kerja-kerja pembinaan Islam secara bersama-sama, berjanji. Susah sama susah, senang sama senang. Ini dari sudut janji kita dengan manusia, hablum minan nas. Ini bai'ah yang dibenarkan. Bukan bai'ah nak sembahyang fardu, bai'ah nak puasa, itu bai'ah yang batil. Sebab kita dah bai'ah dengan Allah dah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadah, itu adalah bai'ah kita, janji kita pada Allah. Bila kita mengaku beriman pada Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, Rabbul Jalil yang kita agungkan, maka kita kena semayang. Sebab Allah perintah kita semayang, Allah perintah kita puasa. Jadi bai'ah untuk buat benda amal ni dia jadi batil. Tapi bai'ah yang mana yang boleh? Bai'ah yang boleh ni hablum minan nas, janji setia kita dengan manusia pula. Apa dia? Saya berjanji nak sami'na wa ata'na. Saya berjanji untuk dengar dan taat dan kepada pemimpin
supaya kita dapat bergerak sama-sama. Tak apalah, mungkin pandangan saya lain, pandangan pemimpin lain. Jadi pandangan pemimpin ini melebihi pandangan saya. Sebab pemimpin tu dia ada maklumat yang lebih, dia ada syura, dia ada syura dan sebagainya. Kita ni pengikut aja. So saya berjanji untuk sami'na wa ata'na, dengar dan taat, baik dalam perkara yang saya tak suka ataupun perkara yang saya nampak susah. Semua akan buat. Ini sahabat-sahabat Ansar berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia kata apa? Saya berjanji jugalah, ya Rasulullah, kalau saya ada sesuatu yang baik sebagainya, saya akan infak kepada jamaah. Infak kepada jamaah ni kepada kita berjanji untuk tolong menolong sama kita. Jadi kita tidak pula infak ke tempat lain. Kenapa? Sebab tempat lain tak ada matlamat nak bina Islam, tak ada matlamat nak tegakkan Islam, nak tegakkan khilafah Islam. Matlamat dia nak buat setakat buat kebajikan aja. Baik nak buat kebajikan, nak bagi orang makan, tapi setakat tu dia tak ada matlamat yang besar macam mana yang ada dalam harakah Islam, dalam jamaah Islam. Maka jadi bai'ah ni bai'ah antara kita dengan hubungan dengan manusia. Bukan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah ni memanglah kita kena buat dah. Bila kita tak payah janji dengan manusia pula, kita janji dengan guru kita, kemudian nak janji dengan Allah pula, tak boleh. Begitu. Jadi ada pandangan ulama yang begitu. Kemudian untuk sama-sama melakukan amar ma'ruf nahi munkar ni, sahabat-sahabat ni bai'ah Aqabah yang kedua, kan, pada tahun yang ke-12. Dan sebab tu tidak terpengaruh dengan celaan orang dan sebagainya. Adalah dia punya butir-butir tadi. Jadi bai'ah ni adalah sebahagian daripada taklif haraki. Taklif haraki. Taklif dari sudut gerakan dakwah, gerakan tarbiyah, gerakan jihad fi sabilillah. Kena ada janji setia kita dengan sahabat-sahabat kita, supaya kita sama-sama dapat melakukan sesuatu dengan lebih berkesan, tersusun, efektif, berwibawa. Sebab kita tak boleh buat seorang-seorang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yang senang kita selalu baca tu kan. Allah firman dalam Quran, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Surah As-Saff ini salah satu dalil kita kata kita kena berjanji setia ni. Kenapa? Allah kata sesungguhnya Allah amat menyayangi, mencintai, Allah amat suka kepada mereka yang berjuang pada jalannya dalam keadaan yang tersusun rapi. Maknanya bergerak sama-sama, berfikir sama-sama, melaksanakan sesuatu secara sinergi, secara jamaah, tersusun rapi. Ka'annahum bunyan, sebagaimana bangunan-bangunan yang tersusun rapi. Bunyan marsus, yang tersusun rapi. Jadi tujuan bai'ah dengan sahabat-sahabat kita, dengan kepimpinan, nak sami'na wa ata'na. Kalau saya ada lebih, insya-Allah saya akan infak pada jalan Allah melalui jamaah. Kenapa melalui jamaah? Sebab jamaah ni dia ada objektif yang lebih besar. Dia bukan sekadar nak bagi orang makan, dia bukan sekadar nak buat baik-baik, tak. Dia buat satu yang besar, iaitu menegakkan din Allah. Lebih besar lagi sekadar bagi makan. Bagi makan hari ini, besok lapar pula. Tapi kalau tegakkan din Allah tertegak, insya-Allah sepanjang masa khalifah akan jaga kebajikan masyarakat yang ada tu, yang makan ke apa sebagainya. Jadi nampaklah, maknanya persiapan yang kedua ialah persiapan tanzimi. Ini dia bermula dengan, kalau zaman Nabi dulu, dia bermula dengan bai'ah Aqabah antara sahabat-sahabat Ansar, 73 orang laki-laki, 2 orang wanita, dan kemudian mereka berbai'ah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada bai'ah itulah mereka balik ke Madinah, diikut oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kan, kamu pergi ke Madinah, ikut sahabat-sahabat yang telah berbai'ah ini, pergi sana dan kamu lakukanlah kerja-kerja dakwah. Maka Mus'ab pergi sana, dia memproses sehingga akhirnya pada tahun yang ke-13 tahun lepas tu, maka dia bertemu dengan Nabi di Mekah. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada satu pintu pun di Madinah melainkan semua telah mendengar dakwahku, maknanya telah mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rasulullah, apa pandangan kau ya Rasulullah? Maka Nabi kata apa? Sudah sampai waktu untuk hijrah. Sudah sampai waktu hijrah.
Maknanya disuruhkan sahabat-sahabat pergi. Dia mula-mula mustada'afin dulu pergi perlahan. So akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah kita lihat persiapan untuk hijrah ni, dia bukan hanya persiapan kita nak duduk semayang, dengar guru cakap, pergi sana sini, ziarah ulama sebagainya. Bukan itu sahaja. Itu baguslah. Dah baguslah tu. Cuma bukan itu sahaja. Dia kena ada apa? Persiapan tarbawi. Persiapan tarbawi ni persiapan yang meliputi semua aspek. Bukan nak buat bowl aja. Bukan nak buat emergency exit aja. Bukan nak buat ladang aja. Bukan nak buat prepping aja. Tapi komprehensif persiapan. Dia sebut taklif Rabbani, tanggungjawab yang Allah perintah. Yang kedua, taklif haraki, itu persiapan dari sudut tanzimi, dari sudut organisasi, penyusunan. Jadi organisasi ni pula bukan bermula dengan kita daftar ada platform. Memanglah daftar platform tu kena buat, tapi bukan bermula kat situ. Dia bermula daripada bai'ah. Bai'ah apa? Bukan bai'ah kita dengan yang apa yang Allah perintah tadi. Itu taklif Rabbani. Taklif Rabbani ni kita dah, Allah dah suruh kita dalam syahadah tu, kita dah berbai'ah dah dengan Allah. Tak payah nak bai'ah dengan tuan guru pula. Yang ni bai'ah apa ni? Ni bai'ah untuk kita bersama-sama, berjamaah, bekerja sama, tolong menolong, melengkapi, takmil wal istiqmal, kita untuk nak tegakkan Islam. Kerana menegakkan Islam kena dalam barisan yang tersusun rapi. Kenapa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah firman, Allah perintah kamu nak berjuang atas jalan aku ni, kamu kena duduk dalam saf. Duduk dalam saf. Jadi kena berbai'ahlah bersama-sama sahabat ni. Okey, kita luruskan saf. Kita jangan sembahyang ikut seorang kat tiang sana, seorang kat tiang situ, seorang kat belakang dinding, seorang tak. Kena satu saf. Jamaah ni kena satu saf. Kena ikut dia punya disiplin, kena ikut peraturan dia, kena ada bai'ah janji. Apa janjinya? Pengikut kan askar ataupun orang yang mengikut tadi tidak boleh mendahului imam. Imam baru nak rokok, Allahu Akbar, baru nak rokok, sebelum imam rokok dia dah rokok dulu. Allahu Akbar, nak cepat kan, baru imam tu Allahu Akbar, dia dah rokok dah kan. Imam tengah rokok, sami Allahu liman hamidah, dia keluar pula. Dia makmum tu, dia yang dulu, mana boleh. Dia kena berjanji setia nak ikut imam, kena tunggu imam. Kena tunggu imam. Imam rokok baru boleh rokok, imam sujud baru boleh sujud, imam i'tidal baru boleh i'tidal. Jadi imam buat sesuatu mesti ikut baru. Ini janji setia. Bai'ah, dia mula dengan bai'ah haraki. Maknanya hijrah tu dia ada persiapan tanzimi, persiapan dari sudut penyusunan yang disebut sebagai taklif haraki, tanggungjawab harakah Islam. Bila kita ada macam itu, barulah insya-Allah kita bersedia untuk berhijrah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini kita nampak, kita fahamlah. Janganlah kita ikut orang-orang yang tak faham. Hari ini nampak macam cerdik, tapi rupanya jahil. Nampak macam hebat ibadah, tapi rupa-rupanya penuh dengan kegelapan. Nampak macam baik, bagus, tapi rupanya macam-macam. Jadi kita jangan ikutlah orang-orang yang macam tu. Kalau kita ikut orang-orang yang tak faham, tak ada ilmu ni, yang tidak pernah duduk dalam tarbiyah pun, dia cuma dapat pengajian daripada YouTube, jumpa orang sana sini, ziarah tuan guru sana, ziarah tuan guru sini, kemudian bergambar ramai-ramai, bagi hadiah kat tuan guru, kemudian itulah tarbiyah. Padahal itu bukan tarbiyah, itu ziarah. Ziarah ni sebahagian kecil daripada tarbiyah. Kecil je ziarah ni, walaupun dia penting, tapi kecil je. Jadi tarbiyah ni dia kena faham, menyeluruh, aspek menyeluruh, baru nampak. Kalau tidak kita kena tipu dengan syaitan. Saya menyuruh kepada sahabat-sahabat yang ada, marilah sama-sama kita kembali balik kepada sunnah. Sebab itu saya sebut, kena kembali kepada sunnah. Inilah sunnah ni. Jihad, dakwah dan tarbiyah yang tersusun, inilah sunnah. Dan mesti ada ilmu, mesti pernah ditarbiyah baru boleh memimpin. Kalau kita tak pernah ditarbiyah, kita tinggalkan pula kita punya murabbi kita, tinggalkan pula tuan guru kita, kalau kita nak panggil tuan guru,
Kita kata tak apa, murabi tak nak ikut kita, kan? Kita tinggalkan murabi. Ini bukan terjadi akhir zaman, bukan. Kita kena buat sesuatu yang kita rasa kena buat. Contohnya apa? Emergency. Kita kena buat kebun, kita kena buat benda-benda yang prepping ni kena buat. Tak apa, kalau murabi tak nak, tak apa, kita tinggalkan murabi. Tinggalkan murabi itu pengkhianatan yang berlaku. Pengkhianatan. Diberikan amanah, dikhianat. Kemudian disebut pula, kan, kita sebut macam-macam. Kita tak sebut siapa-siapa pun kat sini. Saya tak sebut nama siapa-siapa pun. Jangan terasa lah. Jangan terasa. Tapi saya nak sebut sini, saya nak betulkan perkara ini kerana dia merosakkan sahabat-sahabat kita yang lain. Sahabat kita yang lain rosak. Sehingga ini mengikut sesuatu tanpa panduan, tanpa murabbi, tanpa pimpinan, panduan, bimbingan. Mereka yang telah ditarbiyah. Kalau dia dah ditarbiyah itu lainnya. Kalau dia dah ditarbiyah, dia takkan buat macam ni. Takkan buat. Jamaah dalam jamaah, poket dalam poket. Takkan buat. Buat jamaah dalam jamaah tu haram hukum dia. Haram hukum dia. Kalau zaman khalifah ada yang dipancung. Jangan main-main. Dosanya besar. Kita memecah belahkan, kan? Memecah belahkan taifah, kelompok yang nak beriman tadi. Kita pecah belahkan atas dasar kita buat lebih baik daripada orang lain buat. Padahal orang-orang itu dah dikumpul berdasarkan pada satu tanzim, pada satu penyusunan, dikumpulkan dengan satu kesedaran, dengan ukhuwah. Tiba-tiba kita kata kita lebih baik yang kita nak buat, maka kita pecahkan. Ini insya-Allah. Jadi kita lihat hari ini banyak perkara berlaku. Minta maaf, insya-Allah, Allah izin bateri pun dah habis ni. Insya-Allah kita akan sambung kalau sempat malam ni, kalau sempat. Tak sempat besoklah insya-Allah, sebab saya pun ada di luar kawasan. InsyaAllah aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li walakum. Bagi mereka yang baru-baru dengar ni, tolong dengar daripada awal, mudah-mudahan tidak keliru. InsyaAllah kita tangguh dengan kita membaca tasbih kafarah kerana bateri dah nak habis ni insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita minta kalau boleh sahabat-sahabat yang dengar ni tolong panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang mungkin tak dapat maklumat sebagainya. Mudah-mudahan tajuk yang kita buat pada hari ini difahami insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.